Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan izin dan kurnia-Nya dapat kita bertemu lagi di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua ini dikurniakan ilmu yang bermanfaat dan fahaman yang sahih yang bersumberkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita yang duduk di dalam majlis ilmu pada kali ini, mudah-mudahan kita mendapat kelebihan-kelebihannya. Antaranya Allah menyebut tentang orang yang berilmu ini, yang mana mereka itu tidak sama dengan orang-orang yang jahil. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun? Adakah sama mereka yang memiliki ilmu pengetahuan agama dengan mereka yang jahil? Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah berkehendakkan kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kefahaman agama. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan para hamba Allah yang diberi kelebihan-kelebihan tersebut. Yang mana pada kali ini saya akan bawa satu tajuk yang dipetik daripada kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu satu kitab yang dihimpunkan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar para salafus salih yang berkaitan dengan akhlak ataupun adab sebagai seorang muslim. Yang mana kitab Al-Adabul Mufrad ini disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang nama sebenarnya ialah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang mana tajuk pada kali ini saya akan menyentuh tajuk dalam satu bab yang berkaitan dengan bab la yasubbu walidayh, iaitu bab pada menyatakan jangan mencaci kedua ibu bapa. Jadi hadis ini disebutkan di sini oleh ulama sebagai hadithun marfu'. Jadi hadithun marfu' ni maksudnya hadis itu sanadnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi istilah hadis ini diletakkan oleh ulama sebagai hadis marfu'. Maksudnya hadis ini sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada istilah juga yang digunakan oleh ulama hadis sebagai hadis mauquf. Itu hadis itu sanadnya sekadar sampai kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada hadis juga disebut istilah sebagai hadis mursal, ataupun diistilahkan sebagai hadis yang dhaif. Jadi hadis yang kita akan baca ini disebutkan di sini, iaitu haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'du ibn Ibrahim an Humaid ibn Abdurrahman an Abdillah ibn Amrin qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'iri ay yashtima ar-rajul walidayhi faqalu kaifa yashtimu qala yashtimu ar-rajul fayashtumu abahu wa ummah. Jadi hadis ini hadis daripada Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu, yang mana dia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa-dosa yang besar itu, iaitu salah seorang kamu itu mencaci maki akan kedua ibu bapanya. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah yang dikatakan dia itu memaki hamun kedua mak ayahnya? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memaki hamun kedua mak ayahnya itu yang dimaksudkan di sini, iaitu dia seorang lelaki itu dia mencaci maki mak ayah orang lain. Maksudnya Nabi kata memaki hamun dia akan seorang lelaki. Maksudnya seorang lelaki itu dia memaki hamun mak ayah orang lain. Lalu lelaki yang dimaki hamun, iaitu mak ayahnya yang dimaki hamun itu, memaki hamun kembali, membalas maki hamun itu, iaitu dengan cara memaki hamun mak ayah dia pula. Jadi ini yang diberitahu kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Bukhari. Termasuk juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihul Muslim. Jadi kalau kita renung daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan memaki hamun ibu dan ayah di sini, maksudnya bukanlah seseorang itu memaki hamun mak ayahnya di hadapan mak ayahnya. Maksudnya dia memaki hamun mak ayah orang lain, lalu orang lain itu membalas dengan memaki hamun mak ayah dia pula. Inilah yang disebut sebagai memaki hamun mak ayah. Jadi hadis ini memberi pengajaran kepada kita seperti mana disyarah oleh para ulama. Itu yang pertama, hukumnya haram mencerca ataupun memaki hamun kedua mak ayah. Yang kedua, salah satu bentuk kedurhakaan kepada kedua mak ayah adalah menyebabkan mereka menjadi bahan maki hamun dan hinaan orang lain. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh ada akhlak yang buruk seperti ini. Dan hendaklah kita menjaga mulut lidah kita ini. Dan hendaklah kita berfikir dahulu sebelum kita berkata sesuatu yang boleh menyebabkan kita ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang dia tak sangka bahawasanya perbuatan dia memaki hamun mak ayah orang lain
boleh menyebabkan dia itu tergolong dalam golongan orang yang memaki hamun, menghina kedua mak ayahnya. Mungkin dia melakukan perkara tersebut dalam keadaan yang dia tak sedar, disebabkan dia terlalu marah. Jadi dia melakukan suatu dosa yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah, dan dia adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang dia tak tahu bahawasanya dengan dia memaki hamun mak ayah orang lain dan menyebabkan orang lain memaki hamun mak ayah dia, itu adalah sesuatu yang boleh menyebabkan dia tergolong dalam golongan orang yang menghina kedua mak ayahnya. Jadi sebab itulah yang dikatakan kepentingan ilmu itu. Apabila kita mempelajari daripada hadis Nabi SAW, nasihat daripada Nabi SAW, baru kita faham bahawasanya perbuatan tersebut dilarang di dalam agama. Inilah kepentingan kita mempelajari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW daripada hadis-hadis dia yang sahih yang berkaitan dengan perkara ini. Baik, yang ketiga, orang yang menjadi penyebab kepada sesuatu perbuatan itu adalah seperti seseorang yang melakukan perbuatan itu, sama ada baik ataupun buruk. Jadi kita ni boleh menjadi penyebab sesuatu perbuatan itu yang boleh membawa kita ni kepada melakukan dosa yang besar, dalam keadaan yang kita tak sedar. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, yang menjadi kebaikan untuk diri kita dan menjadi contoh kepada orang lain ikut, maka itu menjadi pahala buat kita. Pahala kita melakukan kebaikan, dan orang yang melakukan kebaikan tersebut kerana ikut kebaikan yang kita lakukan, maka kita turut mendapat pahalanya. Jadi kita kena beringat, mulut lidah ini boleh membawa kita kepada keredaan Allah jika kita pandai menggunakannya dalam keadaan yang Allah redha. Kalau kita sekilap menggunakan mulut lidah kita ini dengan cara yang disebut tadi, iaitu memaki hamun mak ayah orang lain, boleh menyebabkan mulut lidah kita ini membawa kita kepada kemurkaan Allah, wal'iyadu billah. Jadi kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tergolong dalam golongan para hamba Allah yang menyalahgunakan nikmat mulut lidah yang Allah berikan kepada kita semua, dan boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, hadis yang kita baca tadi, dia merupakan salah satu dalil yang membawa kepada kaedah usul fiqh, iaitu kaedah disebut oleh ulama sebagai sadduz zara'i. Sadduz zara'i ini maksudnya langkah menyekat, menghalang sesuatu yang boleh membawa kepada kemudaratan. Itu kaedah yang digunakan pakai oleh ulama. Jadi kaedah itu terdapat di dalam hadis yang kita baca ini, seperti mana disebut oleh ulama syarah berkenaan hadis ini. Jadi Islam dia menggunakan kaedah sadduz zara'i. Jadi menghalang sesuatu itu supaya dia tak menjadi mudarat dan lebih teruk pada masa hadapan. Jadi perbuatan menghina ataupun mencela, mencaci maki hamun kedua mak ayah ini adalah haram di dalam Islam. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini berkenaan dengan bab ini, dia membawa lagi satu athar sahabah. Athar adalah kata-kata sahabat Nabi SAW berkenaan dengan perkara ini. Seperti mana disebutkan di sini hadis mauquf, iaitu hadis ini disebut sebagai hadis mauquf. Maksudnya sanadnya hanya sampai sekadar sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi SAW, dan ini adalah kata-kata sahabat. Dan disebutkan di sini haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana
ibn Juraij qala sami'tu Muhammad ibn al-Harith ibn Sufyan yaz'amu anna Urwah ibn Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah ibn Amri ibn al-As yaqul min al-kaba'ir 'inda Allah ta'ala an yastasibba ar-rajul liwalidih. Jadi asar ini ataupun kata-kata sahabat ini, itu sahabat yang menyebut tentang perkara ini daripada Abdullah ibn Amri al-As radhiyallahu anhu. Itu riwayat ini daripada Abdullah ibn Amri ibn al-As radhiyallahu anhu. Dia kata, di antara dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahawa seseorang lelaki yang menyebabkan orang lain mencaci maki kedua mak ayahnya, yakni kerana dia mencaci maki ibu bapa orang itu terlebih dahulu, sebab dia yang mulakan perbuatan tersebut. Dan ulama menyebut asar ini darjatnya hasan, Jadi kandungan ataupun syarah daripada asar ini yang boleh kita ambil pengajaran daripadanya, yang pertama, asar ini adalah dalil bahawa dosa terbahagi menjadi dua, iaitu dosa besar. Yang pertama dosa besar, dan yang kedua dosa yang kecil. Jadi mencela, mencaci hamun kedua mak ayah, dia termasuk dalam kategori dosa yang besar. Yang kedua, seseorang itu wajib menahan dirinya untuk tidak memaki hamun orang lain ataupun orang tua ataupun kedua mak ayah orang lain, kerana perkara tersebut boleh menyebabkan mereka itu mencela dirinya ataupun memaki hamun dirinya dan juga kedua orang tuanya. Ini adalah nasihat daripada seorang sahabat yang mulia, iaitu Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat ini mereka menyampaikan maksud daripada apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak memahami suatu hadis itu, kita lihat adakah hadis itu disyarahkan ataupun dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, supaya kita lebih memahami apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah manhaj yang dibawa oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang pakar dalam bidang hadis. Jadi untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh ikut faham kita. Kita kena ambil faham itu daripada fahaman yang dibawa oleh para salafus salih, termasuk juga ayat-ayat Al-Quran. Jadi untuk kita memahami kedua-dua sumber itu dengan tepat dan tidak menyeleweng, kita memahami daripada sumber Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis di Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang difahami oleh para salafus salih. Kerana mereka itu adalah golongan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali para sahabat. Mereka itu termasuk dalam golongan para salafus salih. Mereka dengar apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lebih memahami apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita semua. Jadi dalam bab ini ada kaedah, ada manhaj, ada metodologinya yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam bab memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah juga ayat-ayat Al-Quran, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya para salafus salih itu mereka adalah sebaik-baik generasi. Seperti mana Nabi menyebut dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum.
Sebaik-baik manusia mereka adalah golongan yang hidup sekurun dengan aku, yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang kedua iaitu golongan ulama at-tabi'in yang menjadi anak murid kepada para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan golongan yang ketiga iaitu yang Nabi sebutlah hadis yang sahih tadi, itu mereka ulama at-tabi'in yang menjadi anak murid kepada ulama at-tabi'in setelah ketiadaan para sahabah ataupun setelah kewafatan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mempelajari dengan anak murid para sahabah, dengan ulama at-tabi'in, maka mereka dipanggil at-tabi'in. Dan seterusnya, bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, jadi termasuk orang yang mencaci maki hamun kedua mak ayahnya, mereka termasuk dalam golongan mendurhakai kedua mak ayah. Jadi mendurhakai kedua mak ayah ini hukumnya juga adalah haram, berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kewajipan berbuat baik kepada kedua mak ayah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dia adalah perintah yang kedua selepas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah berfirman, "A'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Hendaklah kamu semua menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu, dan dengan kedua mak ayah hendaklah kamu berbuat baik. Jadi dia adalah kewajipan yang kedua selepas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang faham masalah tauhid dan mengamalkan tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan menjadi anak yang benar-benar soleh, dan dia tidak akan menderhaka kepada kedua mak ayahnya, dan dia tidak akan pernah mencela, memaki hamun, menghina kedua mak ayahnya, dan dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kerana apa? Perintah berakhlak dengan akhlak yang mulia itu adalah perintah selepas dia mentauhidkan Allah. Jadi durhaka kepada kedua mak ayah disebutkan di sini dalam satu riwayat dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, iaitu berdasarkan hadis yang sahih juga, yang mana disebutkan di sini an Abi Bakrah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. Jadi hadis ini hadis marfu', itu hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi, dan dia adalah hadis yang sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Imam Ahmad, termasuk juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, termasuk juga Ibnu Majah, dan hadis ini adalah sahih. Jadi maksud hadis ini daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Bakrah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih patut disegerakan hukumannya kepada pelakunya di dunia ini, di samping hukuman yang disimpan untuknya di hari akhirat kelak, daripada perbuatan melampaui batas dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi mendurhakai kedua mak ayah ni, mereka termasuk dalam golongan orang yang melampaui batas daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Allah perintahkan kita berbuat baik, tiba-tiba kita berbuat sesuatu yang boleh menyebabkan kita menjadi anak yang derhaka. Jadi hadis ini ulama menyebut syarahnya. Yang pertama, hadis ini menetapkan bahawasanya hukuman orang yang melakukan kezaliman, iaitu dosa yang dilakukan tadi,
Dan orang yang memutuskan hubungan silaturahim akan disegerakan hukumannya di dunia lagi, sebelum ia mendapat balasannya di hari akhirat kelak, terhadap dosa-dosa yang lain. Yang kedua, haram hukumnya menentang mereka yang lebih berumur daripada kita, ataupun melawan orang yang lebih berumur daripada kita, iaitu kedua mak ayah kita. Tidak boleh kita melawan mereka ataupun mendurhakai mereka. Ketiga, hadis ini menggalakkan kita ni supaya menyambung hubungan silaturahim sesama ahli keluarga kita. Dan ini adalah kewajipan, dan memutuskan hubungan silaturahim sesama keluarga kita ataupun kaum kerabat kita merupakan satu dosa yang besar. Jadi mudah-mudahan daripada apa yang kita telah baca dalam kitab Al-Adabul Mufrad pada hari ini, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini saya telah membaca 2 hadis dan 1 asar sahabah. Maka mudah-mudahan kita mendapat kefahaman yang benar, seperti mana yang disebut tadi oleh Nabi SAW dan diterangkan oleh sahabat Nabi berkenaan dengan perkara ini, dan disyarahkan hadis ini dan termasuk asar ini oleh para ulama kita di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang berguna, kita memahaminya dan kita mengamalkannya, insya-Allah. Jadi dengan ini saya mengakhiri majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan izin dan kurnia-Nya dapat kita bertemu kembali untuk sesi yang seterusnya dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati Allah, diberi keberkatan dalam hidup kita, dan diampunkan dosa-dosa kita dengan sebab kita ini duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita ini mendapat kelebihan-kelebihannya. Antaranya Nabi SAW berjanji, seperti mana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, yang mana bagi para penuntut ilmu pengetahuan agama ini, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurganya, iaitu bagi mereka yang beriman, mentauhidkan Allah, berilmu, mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu yang penting. Jadi ini 3 asas yang utama yang kena ada di dalam diri kita semua, untuk kita mendapatkan kelebihan-kelebihannya. Jadi dalam kesempatan yang ada pada kali ini, saya ingin membawa satu tajuk daripada kitab Al-Adabul Mufrad juga, yang saya pernah bawa sebelum ini. Yang mana kitab Al-Adabul Mufrad ini adalah satu kitab yang dihimpunkan di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW dan athar para salafus salih yang berkaitan dengan akhlak dan adab sebagai seorang Muslim. Dan kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ataupun nama ataupun gelarannya yang kita semua ketahui, yang masyhur, iaitu Al-Imam Al-Bukhari. Jadi dalam kitab dia ini ada satu tajuk
yang menarik yang boleh kita kongsi bersama dan amalkan insya-Allah, iaitu babur rajul yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim. Itu bab pada menyatakan seorang lelaki yang mencintai akan satu kaum ataupun satu golongan, tetapi amalannya tidak menyerupai mereka. Maksudnya tidak setaraf mereka. Jadi hadis yang dibawa di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini adalah hadis yang sahih. Dan disebutkan di sini sebagai hadis marfu'. Hadis yang marfu', maksudnya sanadnya itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah qala haddatsana Sulaiman ibn Al-Mughirah an Humaid ibn Hilal an Abdullah ibn As-Samit an Abi Dzar radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ar-rajulu yuhibbul qaum wa la yastati'u an yalhaqa bi'amalihim qala anta ya Aba Dzar ma'a man ahbabta qultu inni uhibbullaha wa rasulah qala anta ma'a man ahbabta ya Aba Dzar. Jadi hadis yang sahih ini adalah hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia berkata, aku telah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abu Dzar ni dia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki dia amat mencintai akan satu kaum ataupun satu golongan, tetapi dia tidak mampu mengikut mereka, dia tidak mampu untuk mengikuti ataupun nak melakukan satu amalan sama seperti mana mereka lakukan, ataupun dia tidak mampu nak ikut, nak melakukan amalan ataupun ibadah seperti mana yang mereka lakukan. Lalu Nabi SAW bersabda, memberi jawapan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi kata, engkau wahai Abu Dzar radhiyallahu anhu akan bersama-sama orang-orang yang engkau cintai. Jadi aku iaitu yakni Abu Dzar. Abu Dzar dia berkata, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar kata, sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW memberitahu Abu Dzar, engkau akan bersama-sama orang yang engkau cintai wahai Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi inilah kelebihan bagi mereka yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama dia mencintai satu kaum yang juga beriman, mentauhidkan Allah, dan mereka itu adalah satu kaum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu golongan orang-orang yang soleh, yang benar-benar beriman, ikut apa hak Nabi bawa, maka dia akan tergolong di dalam golongan mereka itu. Dia akan bersama dengan mereka itu di hari kiamat kelak. Jadi inilah kelebihan bagi sesiapa yang mencintai saudaranya yang seakidah, saudaranya yang soleh, yang seakidah, seperti mana yang dianjurkan di sini, ataupun yang diberi yang dianjurkan ataupun yang diberi semangat ataupun yang diberi orang kata apa, anjuran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mencintai orang yang seperti itu. Jadi ulama mensyarahkan hadis ini. Jadi yang pertama, hadis ini menggalakkan kita supaya kita ini mencintai orang-orang yang baik, orang yang soleh, dengan harapan kita boleh mengikuti mereka ataupun boleh
menyertai mereka, bersama dengan mereka di hari akhirat kelak. Dan kita ni mudah-mudahan terbebas daripada api neraka dan berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Yang kedua, hadis ini memberitahu kepada kita berkenaan dengan kelebihan yang ada pada diri sahabat Nabi yang mulia ini, iaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan khabar gembira daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia akan masuk syurga. Ini kelebihan sahabat yang mana mereka bersama Nabi dan mereka mendapat isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi bahawasanya mereka itu tergolong dalam golongan ahli syurga. Jadi kita ini kalau nak dihitung menurut perkiraan tahun hijrah, kita ni jauh daripada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaraknya lebih kurang ada 1442 tahun menurut perkiraan hijrah. Jadi itu jarak jauh kita dengan diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita langsung tidak ada pengajian, kita tidak berminat mempelajari apa yang Allah firmankan daripada ayat-ayat Al-Quran, dan kita tidak berminat mempelajari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah dengar pun, tak sudi nak dengar pun, maka kita lagi jauhlah diri kita ini daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi, mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita kena mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Kerana banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya untuk kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena jadi orang yang ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dalam Al-Quran seperti mana Allah menyebut dalam surah Ali Imran, untuk kita menjadi orang yang tergolong dalam golongan orang yang bersama dengan orang yang Allah kasih, Allah cinta, maka kita kena kembali kepada apa yang disebut oleh Nabi berdasarkan wahyu, iaitu di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mengaku cinta Allah, orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang menjadi orang yang mencintai Allah, kalau nak menjadi golongan yang seperti itu, fattabi'uni, Nabi kata hendaklah kamu semua ikut aku, ikut apa yang aku bawa. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Allah akan masukkan kamu ke dalam golongan orang-orang yang kamu mencintai mereka, di kalangan orang-orang yang saleh. Maka Allah akan mencintai kamu. Dan kelebihan yang lain, wa yaghfir lakum dzunubakum, yang mana Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dengan sebab kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi. Dan kita sentiasa ada dalam jiwa kita, hati kita ini, sifat kecintaan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah melihat wajah Nabi, kita tidak pernah melihat diri Nabi yang sebenar seperti mana dilihat oleh para sahabat, tapi ini janji Allah dalam Al-Quran dan hadis yang kita baca tadi. Kalau kita mencintai satu kaum, satu golongan yang saleh, kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita mencintai para salafus saleh, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan tersebut di hari akhirat kelak. Dan dengan izin Allah kita akan bersama mereka di dalam syurga. Kita akan bersama dengan mereka di dalam syurga.
Dan Allah menjanjikan dalam ayat ini yang mana Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah, dia adalah Ghafur, dia adalah Maha Pengampun, Rahim lagi Maha Pengasih. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di dalam ayat ini. Jadi mudah-mudahan kita benar-benar tergolong dalam golongan orang yang mencintai mereka yang soleh. Jadi di dalam bab ini dibawakan lagi hadis yang seterusnya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Hadis yang kedua ini hadis marfu', hadis yang marfu'. Haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiy Allah mata as-sa'ah faqala wa ma a'dadta laha qala ma a'dadtu min kabir illa anni uhibbullaha wa rasulah faqala al-mar'u ma'a man ahabba qala Anas fama ra'aitul muslimin farihu ba'dal Islam asyadda mimma farihu yawma idin. Baik, hadis yang sahih ini adalah hadis daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Itu daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia kata bahawasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Nabi Allah, yang mana ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Lelaki itu bertanya kepada Nabi yang berbunyi, dia kata, wahai Nabi Allah, dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, bilakah berlakunya kiamat? Lalu Nabi SAW memberi jawapan, apa yang engkau telah sediakan untuk menghadapi kiamat? Itu soalan Nabi kepadanya. Dia tanya Nabi bila nak kiamat. Nabi tanya balik, persediaan apa yang hang buat untuk menghadapi hari kiamat? Lalu lelaki itu memberi jawapan, tidaklah aku sediakan sebarang amalan yang besar, melainkan sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia amalannya tak banyak, tak besar. Amalannya tak banyak seperti mana orang lain. Tetapi amalan yang dia buat, yang dia sediakan ialah, iaitu aku ada perasaan amat mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang itu bersama-sama dengan orang yang dia cintai di hari akhirat kelak. Lalu Anas radhiyallahu anhu telah berkata, aku tidak pernah melihat kaum muslimin mereka bergembira setelah Islam yang lebih besar daripada kegembiraan mereka pada hari itu. Jadi apa pengajaran daripada hadis yang kita baca ini? Apa syarahnya? Yang dibuat oleh para ulama. Jadi yang pertama, hadis ini memberi pengajaran kepada kita berkenaan dengan kelebihan mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang soleh, termasuklah mencintai orang-orang yang soleh di kalangan mereka yang digolongkan sebagai golongan orang-orang yang baik. Jadi hadis ini adalah satu bentuk memberi kita motivasi ataupun semangat untuk kita menjadi orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul, dan termasuklah mencintai orang-orang yang soleh di kalangan mereka yang mengikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Jadi mereka itu akan dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang baik, ataupun dalam golongan orang-orang yang mereka cintai di hari akhirat kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini memberi pengajaran kepada kita
iaitu yang berkaitan dengan kegembiraan yang amat sangat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas radhiyallahu anhu, ketika dia mendengar hadis ini. Kerana mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahawa seseorang pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Itu secara umumnya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sudah mengetahui bahawa mereka akan dibangkitkan, dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini kegembiraan yang diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika itu berdasarkan apa disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun bukan sahabat Nabi, jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribu tahun, tetapi jika kita mencintai Allah dan Rasul, mencintai para salafus salih, benar-benar mencintai, ikhlas kerana Allah, maka kita akan tergolong dalam golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu akan dikumpul bersama mereka yang kamu cintai. Jadi mudah-mudahan kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita mencintai mereka. Jadi untuk mencintai Allah dan Rasul dan para salafus salih, kita kena mempelajari ataupun kita kena sentiasa mempelajari apa yang dibawa daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan daripada mereka kepada kita. Kita mempelajari dan kita mengamalkan seperti mana yang mereka amalkan, dan kita tanamkan dalam jiwa kita bahawasanya kita ni adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul, termasuk para salafus salih. Dan hadis ini secara umumnya maksudnya kita juga boleh mencintai orang-orang yang soleh yang hidup sezaman dengan kita, iaitu di kalangan orang yang soleh yang benar-benar mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tersilap memilih sahabat. Jangan kita tersilap memilih satu golongan atau satu kaum yang menyeleweng daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tergolong dalam golongan yang dimurkai Allah. Besok orang tu akan bangkit bersama golongan yang dimurkai Allah. Sebab dia mencintai golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini memberi isyarat kepada kita, menggalakkan kita supaya kita mencintai golongan yang Allah redha, Allah suka, golongan orang-orang yang soleh, di kalangan mereka yang benar-benar mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat setakat itu dulu dapat kita kongsi bersama dalam masa yang terhad ini dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ada dalam hati kita, ikhlas duduk menuntut ilmu pengetahuan agama yang membawa kita kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita faham dan mengamalkannya, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.